Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabataz zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama, Syekh Abdullah Al-Ashi rahimahullahu ta'ala, yang telah mengarang kitab yang bernama Syifaul Qulub, iaitu pengubat bagi hati. Dan insya-Allah pada malam ni kita meneruskan lagi pembahasan berkaitan tentang kelebihan la ilaha illallah. Sebagai muqaddimahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammin hijjatuhu." Rawahu Tabrani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ia menghendaki melainkan belajar akan satu ilmu yang baik ataupun mengajarkan ilmu, baginya pahala seperti mengerjakan haji yang sempurna. Orang datang ke masjid, tujuan dia nak menuntut ilmu ataupun mengajar orang kebaikan, maka seolah-olah dia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan ibadat haji yang cukup sempurna. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dallatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadisun hasan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-hikmatu, hikmah, ilmu-ilmu yang ada hikmah, umpama barang yang hilang daripada orang yang beriman. Fahaisu wajadaha, di mana sahaja orang beriman itu mendapatinya, fahuwa ahaqqu biha, maka ia adalah lebih berhak dengan barang tersebut. Para alim ulama hadis menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah umpamakan hikmah itu dengan sesuatu yang hilang. Contohnya, kita ada satu barang yang cukup berharga hilang. Macam mana rasa? Bila kita jumpa, Allahu Akbar, begitu seronok yang tidak terhingga. Oleh sebab itu syabbahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hikmah bid-dhallah.
Hikmah ini diumpamakan suatu barang yang hilang. Ianya memberi makna annal mu'mina la yazalu yatlubul hikmah. Orang yang beriman ini sentiasa mencari hikmah, yas'a fi talabiha, berusaha mencarinya. Sebagaimana orang yang barang dia hilang, dia akan cari sehingga dia dapat. Dia cari sehinggalah dia dapat. Maka bila dia dapat, Allahu Akbar, dia akan merasakan keseronokan. Maka carilah hikmah di mana sahaja kamu berada. Ianya adalah umpama barang yang hilang daripada orang yang beriman. Di masjid sana ada pengajian yang menceritakan tentang hikmah. Di sana, di sini, maka kitab kita ini menceritakan tentang hikmah dan kelebihan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan orang yang berzikir, di antara kelebihan orang yang berzikir, di antaranya annahu yuwarrisu zikrallahi ta'ala lahu. Yang pertama, yaitu orang yang berzikir ini dia akan mewarisi ataupun mendapat sebutan Allah kepadanya, yaitu Allah akan mengingatkan dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fazkuruni azkurkum, fazkuruni azkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingatkan kamu. Manakala kita ini berzikir kepada Allah, maka Allah akan ingatkan kita dengan keampunannya, maka Allah berikan keampunan. Bila kita berzikir kepada Allah, Allah ingatkan kita. Allah ingatkan dengan keampunannya, dengan rahmatnya, dengan keredaannya, dengan diberikan kesenangan, ditolakkan segala bala, diberikan kenikmatan, diberikan kesihatan, dijauhkan daripada penyakit. Allahu Akbar, zikir ni Allah sebut dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Allah berikan rasa kenikmatan beribadat. Allah berikan kita ini istiqamah di dalam iman. Allah berikan kita iman yang mantap. Allah terimakan segala amalan kita. Allahu Akbar, tak terhingga. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Bila Allah ingatkan kita, macam-macam Allah boleh beri kepada kita. Tapi bila Allah tak ingatkan kita, maka macam-macam juga Allah boleh tahankan kita ni. Ditahankan daripada rahmat, ditahankan ampunan, macam-macam. Allah Subhanahu wa taala tahankan kita dapat kesihatan. Allah berikan kita ni banyak penyakit. Allahu Akbar. Tapi kalau kita berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan warisikan kepada kita dengan rahmatnya dan keampunannya. Dan yang kedua, orang yang berzikir ini annahu yuwarrisu hayatal qalbi. Orang yang berzikir ini diwarisikan oleh Allah Ta'ala hatinya ke hidup. Hatinya akan hidup gitu. Dan orang yang berzikir ini anna majalisaz zikri majalisul malaikati. Berada dalam majlis zikir ada seumpama berada dalam majlis para malaikat yang diradai oleh Allah. Kerana para malaikat akan melabuhkan sayap-sayapnya di dalam majlis-majlis zikir ni. Dan di antara kelebihan orang yang berzikir annahu yu'amminul abda minal hasrati yaumal qiyamah. Orang yang berzikir ini dijanjikan keamanan, dijanjikan ianya aman ataupun tidak akan menyesal di akhirat nanti. Yu'amminu, mengamankan, menenangkan orang yang beriman minal hasrah, daripada kekecewaan. Pada bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan di antara kelebihan orang yang berzikir ini, orang yang berzikir ini
anna zikra ra'sus syukri. Zikir itu ialah kepala kepada segala syukur. Ra'su kepala, ra'sus syukri. Kita berzikir, ia adalah kepala kepada segala kesyukuran. Fama syakarallaha man lam yazkurhu. Tidak dikira seseorang tu mensyukuri Allah. Siapa dia? Man, iaitu orang yang tidak berzikir kepadanya. Apa tanda kita syukur dengan nikmat Allah? Apa tanda kita syukur dengan segala yang diberikan oleh Allah, kesenangan, kesihatan dan bermacam-macam yang tidak terhingga? Apa tandanya kita bersyukur? Ya Allah, iaitu berzikirlah kamu kepada Allah. Fama syakarallaha man itu fa'il dia. Tidak dikira seorang itu mensyukuri Allah. Siapa dia? Man lam yazkurhu. Orang yang tidak berzikir kepada dia. Orang yang tidak berzikir. Dan seterusnya lagi, kelebihan orang yang berzikir ini, annallaha yubahi bizzakirina malaikatahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kegembiraannya kepada para malaikatnya, kepada hamba-hambanya yang berzikir. Sehingga Allah berfirman, wahai para malaikatku, bersaksilah kepada hambaku yang berzikir ini. Allah cukup gembira. Dan seterusnya, di antara kelebihan berzikir ini juga, anna zikrallahi ta'ala min akbaril auni ala ta'atih. Sesungguhnya zikir kepada Allah ini sebesar-besar perkara yang boleh menolongkan kepada taat kepada Allah. Sebagaimana kita ni nak bagi sihat, makan vitamin banyak, macam-macam kita makan. Jadi walaupun sudah lanjut usia, nampak sihat, kulit pun nampak tegang macam orang muda. Macam-macam suplemen dia ambil, macam-macam makan vitamin yang diambil, makanan yang berzat. Apa dia makanan yang berzat yang boleh mendorongkan kita taat kepada Allah? Iaitu zikrullah. Zikrullah itu sebahagian dia. Nanti kita sambung akan datang. Pada malam ni kita meneruskan lagi, iaitu kelebihan la ilaha illallah. Kelebihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis, barang siapa mengata ia akan la ilaha illallah, mana barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, barang siapa mengucap ia akan la ilaha illallah dengan ketiadaan ujub, memang lillahi ta'ala, mukhlis, ikhlas, nescaya terbanglah dengan dia seorang malaikat di bawah arasy yang mengucap tasbih ia pada hari itu hingga hari kiamat, dan disuratkan baginya akan pahalanya. Jadi barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah utuskan seorang malaikat yang berada di arasy bertasbih sehinggalah hari kiamat, dan disuratkan baginya pahala. Satu riwayat bahawa Allah ciptakan seekor burung yang merupakan hamba Allah yang akan terbang di arasy dalam keadaan ianya berzikir dan bertasbih, dan dia sehinggalah hari kiamat. Hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalimah la ilaha illallah ini ialah disebut sebagai kalimatut taqwa. Kalimah yang nak mencapai kepada taqwa, ya ucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Umar radhiyallahu an berkata, la ilaha illallah hiya
kalimatul ikhlas. Kalau kita jumpa dalam hadis, dalam kitab, bila sebut kalimatul ikhlas, iaitu la ilaha illallah. Dan juga kalimah la ilaha illallah ni namanya syahadatul haqqi. Itu syahadatul haq, penyaksian yang sebenar. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. La ilaha illallah ini juga kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu da'watul haqqi. Da'watul, suruan yang sebenar, iaitu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini juga kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bara'atun minasyirki, iaitu kalimah yang menyelamatkan daripada zikir. Bara'ah lepas daripada zikir, lepas daripada syirik. Bara'atun minasyirk mana lepas daripada syirik. Wa najatun hadzal amri, dan bila kita berzikir la ilaha illallah ini, dia menyelamatkan kita daripada sebarang bentuk syirik. Dan kerana la ilaha illallah ini Allah ciptakan makhluk. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak ku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ay illa liyazkurun, melainkan untuk mereka itu berzikir la ilaha illallah. Jadi Allah minta kepada kita ini supaya menyebut la ilaha illallah, mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa li ajliha, dengan sebab kalimah la ilaha illallah ini ursilat ar-rusulu wa unzilat al-kutubu, diutuskan para rasul dan diturunkan kitab-kitab, sama ada Taurat, Zabur, Injil ataupun Quran. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tidak kami utuskan sebelum engkau daripada rasul, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa yang Allah wahyukan kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, fa'budun, sembahlah dan ibadatlah kepada aku. Jadi kerana la ilaha illallah itu diciptakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kalimah la ilaha illallah ini juga yang Allah perintahkan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruh min amrihi, Allah turunkan para malaikat, iaitu dengan Jibril, membawa segala perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, ke atas hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, an anziru, berilah peringatan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana fa'bud fattaqun, tiada Tuhan yang disembah melainkan aku, kata Allah, maka bertakwalah kamu kepada aku. Oleh sebab itu diciptakan makhluk ini supaya mereka itu menyebut la ilaha illallah, iaitu mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, besar pahala dan kelebihan menyebut kalimah la ilaha illallah. Oleh sebab itu mereka yang menyebut kalimah la ilaha illallah ini, maka Allah utuskan para malaikat. Allah jadikan ada satu malaikat yang mana malaikat ini akan bertasbih sehinggalah hari kiamat, kelebihan si pembaca la ilaha illallah. Allahu akbar. Ibnu Uyainah radhiyallahu an berkata, ini kata-kata ni memberi semangat kepada kita. Kata Ibnu Uyainah radhiyallahu an, ma an'amallahu ala 'abdin minal ibadi ni'matan a'zamu min an arrafahum la ilaha illallah. Kata Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu an, katanya,
Tidak ada satu nikmat yang Allah berikan ke atas hamba-hambanya yang terlebih besar daripada Allah menerangkan kepada mereka. Allah berikan, arrafahum, Allah takrifkan, Allah ajarkan, Allah beritahu kepada mereka ini la ilaha illallah. Manakala Allah hidayahkan kita, Allah beri petunjuk kepada kita mengucap kalimat la ilaha illallah, Sufyan ibn Uyainah menyatakan itu satu nikmat yang besar. Bukan semua orang boleh. Kena 80 mengantuk dah. Kena 100 naik 200 terjatuh tasbih dia. Terjatuh tasbih dia. Dia laju terjatuh terus, mengantuk dia. Allah belum lagi beri kepada dia. Tak percaya, kita boleh cuba. Kalau kita cuba pada awalnya mengantuk, pada awalnya macam-macam ujian, ya Allah teruskan. Allah tengok kita ni memang ikhlas, Allah tengok kita ni memang sungguh-sungguh, maka Allah berikan nikmat kepada hamba Allah ini ba'da arrafahum, yang mana Allah telah ajarkan dia, Allah telah takrifkan ni kelebihan ni dia. Maka orang ni bila Allah berikan petunjuk dan hidayah, dia rasa lazat dan sunuk beribadat dan berzikir kalimah la ilaha illallah. Ini satu nikmat yang tidak terhingga. Oleh sebab itu, ketika dia menghadapi sakaratul maut, mudah menyebut la ilaha illallah, sebab Allah telah memberikan nikmat kepada dia. Kalau kita rasa itu satu nikmat yang besar, kita tidak akan meninggalkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau kita rasa nikmat-nikmat dunia ini lebih seronok lagi sedap, oleh sebab itu dia tidak akan suka dan gemar menyebut kalimah la ilaha illallah. Allahu akbar. Sesungguhnya la ilaha illallah itu, dia kata, li ahlil jannah kal ma'il baridi li ahli dunya. Kalimah la ilaha illallah ini bagi penduduk syurga diumpamakan air yang sejuk kepada penduduk dalam dunia. Kalau kita tengah panas-panas cari air sejuk, bila dapat air sejuk ni, kita kata air panas dia, panas apa tengah-tengah hari buta ni, dapat kena air sejuk, satu nikmat, ya Allah, tak dapat diterjemahkan, kerana satu kepuasan. Begitulah bagi penghuni syurga, kalimah la ilaha illallah yang dia dapat nikmat dalam syurga ni diumpamakan air yang sejuk bagi penghuni dunia. Wali ajliha uiddat darus thawab wa darul iqab. Wali ajliha uiddat, kerana kalimah la ilaha illallah itu disediakan darus thawab, rumah pahala, wa darul iqab, rumah tempat orang yang buat dosa. Iaitu kerana la ilaha illallah ini disediakan syurga, la ilaha illallah ini juga bagi orang yang tidak la ilaha illallah tempatnya ialah darul iqab, iaitu neraka. Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini menyelamatkan daripada api neraka. Nabi SAW satu hari mendengar muazzin. Muazzin bila azan, dia baca kalimah syahadah kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Bila muazzin baca asyhadu an la ilaha illallah, bila Nabi SAW mendengar muazzin mengucapkan kalimah syahadah, faqala kharaja minan nar, telah keluarlah ia daripada api neraka. Oleh sebab itu bila kita mendengar muazzin menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kelebihannya kharaja minan nar, dijanjikan oleh Nabi SAW menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi telah memperakui bahawa dengan kalimah tersebut kharaja, ay kharaja muazzin, kharaja keluar daripada mana? Minan nar, keluar dah daripada api neraka. Oleh sebab itu kita menyahut seruan azan. Kalau kita tahu kelebihan ni, kita tidak akan main-main waktu azan. Kita ni diganggu oleh syaitan dan iblis. Waktu azan, situlah dia nak sembang. Azan saja,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeffrey kata, Ustaz, dah makan dah? Dia kata. Dan azan tu lah baru pergi tanya nak makan. Ustaz, ni ada berita bagus, tunjuk handset. Dan azan situlah nak tunjuk. Kita, dah lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bagus ni Ustaz ni. Syaitan datang. Syaitan. Bila disebut kalimah syahadah pun tidak dijawab, kalimah Allah pun juga, syaitan amat berseronok kerana kau tak dapat selamat neraka. Lish enter, dia kata. Tengok kamu ni, bila Nabi SAW janji, bila jawab saya kalimah ini, terkeluar daripada api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengaku bahawa aku ni saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita mengaku, betul-betul mengaku, kharaja minan nar, keluar api neraka. Lepas ni jangan main-main, jangan sembang-sembang waktu azan. Dengar hadis. Itu kelebihan kita baca kitab ni. Al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah ini umpama barang yang hilang di kalangan orang yang mukmin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalimah la ilaha illallah ini tujibul maghfirah, mewajibkan mendapat keampunan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan pada Syaddad ibn Aus dan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhuma, katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi yauman, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum, irfa'u aydiyakum, angkat tanganmu sekarang, wa qulu la ilaha illallah, dan ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Farafa'na aydina sa'atan, kami semua pun angkat tangan. Summa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan tangannya. Summa qala alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma ba'astani bihadhil kalimah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah utuskan aku dengan kalimah ini, la ilaha illallah. Wa amartani biha, dan Engkau perintahkan aku, ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah. Wa wa'adtani bihal jannah, dan Engkau telah janjikan kepadaku dengan kalimah la ilaha illallah ini ialah syurga. Wa innaka la tukhliful mi'an, sesungguhnya Engkau, ya Allah, tidak menyalahi janji. Summa qala abshiru, berita gembiralah kepada kamu sekalian, fa innallaha qad ghafara lakum, Allah telah ampunkan dosa kamu kerana kamu sama-sama telah berbai'ah dan menyebut kalimah la ilaha illallah. Allah azim tuan, kalimah la ilallah ini, kerana dengan kalimah itulah Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimah tersebutlah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. Dengan kalimah tersebutlah bolehnya masuk syurga. Allah tidak akan menyalahi janji. Amalkan sebagaimana dalam kitab kita menyebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kitab kita. Hadis, barang siapa mengata ia, mana mengucap ia, la ilaha illallah sekali, nescaya maampun oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih laut sekalipun. Ini kelebihan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan kalimah la ilaha illallah ini, maka Allah akan ampunkan segala dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kita kena tahu buih di lautan ialah dosa-dosa kecil. Buih di lautan ialah dosa-dosa kecil. Tapi dengan syarat, orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah ini
ianya tidak mengekali dosa. Dalam keadaan dia baca la ilaha illallah, tapi buat dosa, dia tidak termasuk dalam kelebihan ini. Tidak termasuk dalam kelebihan ini. Oleh sebab itulah kalimah la ilaha illallah ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Daraballahu masalan, Allah telah membuat satu perumpamaan kalimatun tayyibah, kalimah yang baik ini, seperti pokok yang baik, dasarnya yang kukuh, dan ranting-rantingnya dan pucuk-pucuknya sampai ke langit. Mana akar tunjang kuat di bumi, dia akan naik cantik. Jadi apakah yang dimaksudkan kalimah tayyibah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat ini, al-kalimatu tayyibah hiya la ilaha illallah. Kalimah tayyibah ini ialah la ilaha illallah. Sebagaimana kalau kita tengok pokok akar tunjangnya baik, kalau akar tunjang ni kena makan yang naik, habis semua. Mula cantik-cantik, lama luruh habis kerana akar tunjangnya. Begitu juga kalimah la ilaha illallah ini, kalau akar tunjangnya kukuh baik, maka cabang-cabangnya semua akan baik, akan melahirkan insan yang bertakwa, berakhlak yang mulia. Kenapa? Tunjangnya baik. Tapi bukan sekadar mengucap la ilaha illallah begitu saja boleh diampun oleh Allah dosa sewenang-wenangnya. Nabi SAW memperingatkan kepada kita, yang diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Katanya Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Qila wa ma ikhlasuha? Qala an tahjuzahu an maharimillah, wa fi riwayatin amma harramallahu alaihi, rawahu Tabrani. Daripada sahabat Nabi SAW Zaid bin Arqam radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, masuk syurga. Jadi para sahabat tak tahu macam mana yang kata ikhlas. Macam mana nak tahu ikhlas tak ikhlas? Maka ditanya, wa ma ikhlasuha? Apakah yang dimaksudkan ikhlas? Apa dia ikhlas itu? Qala, Nabi SAW jawab, ikhlas itu apa dia? An tahjuzahu an maharimillah. Kau bentengkan diri daripada melakukan apa yang diharam oleh Allah. Amma harramallahu alaih, apa yang Allah haramkan kata hambanya, maka bagi orang yang mengucap dan berzikir la ilaha illallah, apa yang Allah haram kena tinggal. Tapi kalau apa yang Allah haram dia buat, masalamah takkan dapat. La ilaha illallah, mengata orang pun kuat. La ilaha illallah, mengumpat pun kuat. Oh, la ilaha illallah, macam-macam masalamah. Tidak mengikut apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan satu riwayat yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat abwabus sama' hatta tufdha ilal arshi majtunibatil kabairu, rawahu at-Tirmizi wa qala hadha hadisun hasan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW telah bersabda, ma qala 'abdun la ilaha illallah,
Apa yang diucapkan oleh hamba Allah ni, la ilaha illallah, mukhlishan, ikhlas. Bila dia la ilaha illallah, ikhlas dia ucapkan, apakah kelebihannya? Illa futihat abwabus sama, melainkan Allah bukakan pintu-pintu langit. Allah bukakan pintu-pintu langit. Jam tu mati ya. Itu 8.25. Allah bukakan pintu-pintu langit. Kelebihan orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah ini, futihat lahu abwabus sama. Abwab ni adalah jamak daripada babun. Pintu-pintu langit dibuka. Hatta tufda ilal arsy, sehingga dibawa sampai ke arasy Allah. Selama mana? Majtunibatil kabairu. Matumma masdariyah, selama mana meninggalkan segala dosa besar. Tapi kalau buat dosa besar, walaupun dia berzikir kuat, ghatid kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semayang pun tidak, tak ada lah. Ini geng-geng tarikat, berzikir kuat contohnya. Zikir kuat, semayang tidak. Ini golongan tarikat yang sesat. Ada tarikat yang sesat, dia sonok zikir, semayang dia tak mau. Ana dah sampai martabat dah tak payah semayang, tok syekh dia. Sampai hakikat dah. Yang penting kita zikir, syekh, zikir, ikhlas. Sebut dalam kitab Syifaul Qulub, zikir saja la ilaha illallah. Semua Allah ampun dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan, ya Allah ampun dosa dengan syarat. Mana? Majtunibatil kabairu, selama mana dosa-dosa besar tu kamu tinggalkan. Jangan bini orang pun kau sapu. Syekh boleh dapat ini, dia kata ada setubuh. Ini bersetubuh zahir, ini batin. Tak apa. Yang dosa tu ialah zahir. Kalau batin lillah tak ada apa. Ini ajaran sesat. Tertipu dengan syekh-syekh ni. Yang mana? Dia tak ada ilmu. Orang kita ni tengok benda pelik. Kalau Ustaz Syukri boleh benda pelik, berhenti kipas. Berhenti. Gitu. Ramai orang ikut. Diam ke? Terkaku gitu. Hebat. Ini kalah Wali Songo. Dia suka tengok benda-benda pelik. Benda pelik-pelik kawan dengan jin dan syaitan, memang dapat benda pelik. Dia bukan karamah. Itu satu penghinaan yang Allah beri kepada dia. Dah tak semayang, tak puas, kerana ikut tuan syekh ni, sehingga derhaka pada mak bapak, lawan mak bapak, tak mau dengar. Allahu Akbar. Ada ajaran sesat di Melaka ni dulu. Anak-anak muda dia pergi ikut, sampai dia kata, kita buat pemulihan akidah. Pemulihan. Saya kenal Ustaz Syukri. Dulu saya ikut, tapi sekarang saya tak ikut. Ini kulit belaka. Ini kulit belaka. Mak bapak menangis-nangis. Dia tak mau dengar cakap mak bapak dia, dan dengar tok syekh dia. Tok syekh adalah yang paling ikhlas. Tak tahulah jin dan syaitan apa yang telah merasuk. Derhaka pada mak bapak. Derhaka pada mak bapak. Adakah itu ajaran yang betul? Ajaran salah, sesat. Syaitan telah memperdayakan dia, telah melakukan dosa besar. Macam mana zikir ni nak menghapuskan dosa? Ini disebut oleh Nabi SAW, yang perlu kita ketahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan satu lagi kitab kita ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Ini yang disebutlah hadis ni ialah dosa-dosa kecil. Dosa kecil, dia memang nak bertaubat. Ialah dosa kecil, dosa mata kadang-kadang. Tok syekh, tok lebay apa pun takkan lepas daripada melakukan dosa mata. Lagi besar sebenarnya, lagi gatal kadang-kadang. Dia punya cara gatal dia lain. Cara gatal dia lain. Sembang macam warak, tapi dia haprak gitu. Nampak tu syekh ni, lama tak nampak you ni, dia kata. Jadi dia menyebut nama orang sembang dengan perempuan-perempuan,
Yang perempuan dia kata, ustaz ni makan-makan ni. Jadi dia pun sembang tan lelaki, dia tak apa sembang. Nampak macam warak tunduk. Tapi kalau dengan perempuan, jegir mata dia. Tok Syekh gatal nama dia. Kalau perempuan, kalau kita telefon Tok Syekh, nak sibuk ni, tengah mengajar ni. Kalau perempuan telefon, nama tak dengar. Dia kata, sibuk ke ustaz? Tak sibuk. Nanti sekejap. Minta maaf lah, ada orang telefon ni, penting ni. Rupanya perempuan telefon, layan habis. Tahu nombor 1, nombor 2, nombor 3 berkahwin ni. Kita kata bila Tok Syekh ni bercinta? 3, 4. Itu ahlan wa sahlan. Dengan kebenaran okey, dengan betul. Tapi cerai sana, kahwin lagi. Cerai sini, Tok Syekh ni tak boleh pakai. Menikah kena hawa nafsu. Menikah dengan hawa nafsu tak boleh pakai. Maka dia akan jadi punah. Zikir kuat tapi terpedaya dengan nafsu. Habis. Kalau dengan lelaki, semendangnya sibuk, selalu tak ada masa. Kalau dengan perempuan, telefon ada masa saja. Mesej 24 jam. Allahu akbar. Ini fitnah yang Allah uji kepada seseorang. Maka dosa-dosa ni, dosa kecil ini, kalau dia bertaubat, dia menyebut kalimat la ilaha illallah, betul-betul bertaubat, Allah ampunkan. Tapi dosa besar memerlukan kepada taubat nasuha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita, berdasarkan hadis yang kita baca ni, jaddidu imanakum. Iman kamu ini perlu diperbaharui. Jangan bertumpuk dosa ni, dia susah nak diperbetulkan. Jaddidu imanakum, iman kamu hendaklah diperbaharui. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Maka mana kami nak memperbaharuikan iman kami? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah menyebut kalimah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah ni tahu makna dan tahu maksud yang telah saya uraikan pada pengajian yang lepas. Boleh menghapuskan dosa. Buat dosa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, macam mana ni aku ni, boleh terpedaya. Ini la ilaha illallah yang boleh menghapuskan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalimah la ilaha illallah ini, kita sambung terusnya. Hadis, apabila lalu orang yang mukmin atas segala kubur, maka mengata ia. Mana bila orang yang beriman ni lalu di atas perkuburan orang Islam, menyebut assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sejahteralah ke atas kamu, kita doakan. Orang ni jawab. Dia dengar apa yang kita ucapkan. Kalau tak dengar, buat apa kita beri salam? Kita doakan sejahtera. Bila sejahtera ni kita doa sampai. Kalau kita doa pada orang yang dalam kubur tak dapat sejahtera, buat apa kita beri assalamualaikum? Maka kita beri salam tu memberikan sejahtera ke atasnya. Oleh sebab itu berdoa boleh. Ni jangan tanam mayat macam tanam kucing mati. Inilah sunnah Nabi, dia kata. Sunnah Nabi. Habis tanam, berceramah macam rapat umum. Boleh ke ceramah berapi-rapi atas kubur? Pegang mikrofon. Ini sunnahnya. Sunnah apa? Lepas itu dah tanam, dah habis cakap-cakap ni, dia nak gantikan dengan talqin. Dah tu dia balik terus. Tak ada doa pada orang mati. Doalah pada orang yang meninggal dunia. Hanya di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i menyebut, bagi orang yang mendengar talqin ialah berdiri. Orang yang dengar talqin jangan duduk, kecuali memang dah tak tahan pakcik ni. Orang yang mendengar ialah al-wuquf, berdiri. Adapun orang yang membaca, qu'ud, boleh duduk. Sebab supaya dia hampir kepada si mati. Dan disunatkan talqin sebanyak 3 kali. 3 kali. Biasa belah-belah utara buat 3 kali. Orang pertama, kedua, ketiga.
Mana sumber dalilnya? Iaitu dalilnya disunatkan talqin orang yang nak meninggal dunia 3 kali. La ilaha illallah. Nampak ada orang nak meninggal kan. Kemudian jarak masa jauh sikit, tengok kita pun talqin lagi. La ilaha illallah. Dia pun pelan sikit. La ilaha illallah. Mati meninggal dunia. Kita talqin 3 kali. Oleh sebab itu ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i kata disunatkan talqin ni 3 kali. Melaka tak ada 3 kali ya. 3 kali balik orang. Maksud 3 kali. Balik pula ni apa pasal 3 kali. 3 kali memang disebut dalam kitab fiqh kita, di antaranya kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dumyati, yang dikarang asalnya kitab tersebut ialah Syekh Zainuddin Malibari, orang Malibar. Orang Malibar. Sampai sekarang di Malibar ni, orang Malibari ni ramai di kalangan mereka ulama-ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Madrasah Syafi'iyah masih lagi ada di Malibar ni. Keturunan India. India Malibar, orang Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada seorang pelajar Malibari buat PhD di Mesir. Itu ulama-ulama Malibar. Tebal tesis dia. Bagaimana menyebarkan Islam dan mengembangkan agama Islam ni mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i. Syekh Zainuddin Al-Malibari anak murid kepada Syekh Ibn Hajar Haytami. Syekh Ibn Hajar Haytami anak murid kepada Syekh Zakaria Ansari rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Ini semua wali Allah belakang. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin, disunatkan membaca 3 kali bagi si pembaca ialah dalam keadaan duduk supaya ia berhampiran dengan si mati. Sehingga orang yang ditanam ni hamba Allah yang ditanam, bagi orang yang mendengar ialah dalam keadaan berdiri. Dia sunnah dia berdiri. Orang talqin saja duduk. Orang talqin saja duduk. Yang orang tak talqin nak apa? Nak baca tahlil tu, ya Allah berdiri pak cik. Ini kita pula bentang pula tika. Tika, bentang tika. Ada 4 orang 5 orang. Ni nak duduk baca talqin, tak baca talqin bangun. Kalau nak setakat la ilaha illallah berdiri. Kalau nak bertahlil, ini sunnahnya. Tapi kita ni ada 2-3 orang. Itu tika mengkuang. Dulu tika mengkuang. Itu bila orang meninggal je penuh rumah tika mengkuang. Dulu cawan ubur gula kan. Gula lagi apa lagi? Paling banyak gula lah. Gula itulah arwah-arwah ayah saya dulu, arwah ayah saya. Bila orang meninggal, itu banyak tika mengkuang. Tika mengkuang, lepas baca tahlil, gulung-gulung, Tok Imam bawa balik. Kena anak penakut, tak berani nak duduk pula tu. Anak takut, tak berani nak duduk. Kalau zaman sekarang, ramai orang tak berani nak duduk. Sebab selalu tengok cerita hantu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sambung balik kita. Bila lalu di perkuburan, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mana dia berzikir lah. Bukan setelah mengambil salam. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun. Segala tidak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah, tidak ada syirik bagi Allah, baginya lah kerajaan, baginya lah kepujian. Allah lah yang penghidup, Allah lah yang pemati. Allah itu hidup yang sentiasa, hayyun daimun, la yamutu, dan tidak mati. Biyadihil khairu, di tangannya lah kebaikan, di bawah kudrah Allah lah kebaikan. Wahwa, dan dialah Allah, ala, atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, qadirun, kuasa. Allah kuasa. Allah nak ampunkan dosa orang dalam kubur pun Allah ampunkan. Nescaya menerang Allah Ta'ala akan demikian itu kubur. Semaha sebanyak, semaha ni sebanyaknya, atau semahanya, atau sebanyak-banyaknya, dan mengampun walaupun ramai orang, Allah ampunkan. Begitu. Allah terangkan kubur itu. Dan mengampun ia ya Allah bagi yang mengatakan dia. Mana orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah pun dapat pahala. Allah ampun dosa dia.
Ini kita baca, tuan baca tahlil, Allah pahala entah pun tak banyak nak bagi kat orang. Orang kata. Jeffrey, entah sedekah-sedekah pahala ni entah banyak ke pahala nak sedekah kat orang. Dalam Islam ni si pembaca pun dapat pahala. Si pembaca pun dapat pahala. Berapa banyak Allah nak bagi tu hak Allah, bukan hak kita. Kita jangan nak bicara benda-benda yang kita tak sampai akal kita. Dan menyurat oleh Allah Ta'ala baginya 1000-1000 kebajikan. Allah tuliskan kebaikan yang banyak kepada si pembaca ni, dan mengangkatkan Allah Ta'ala 1000-1000 darajat. Allah angkatkan derajatnya, dan menghapuskan Allah Ta'ala 1000-1000 kejahatan. Allah hapuskan dosa. Ini disebut dalam riwayat ini. Riwayat ini tidak berapa kuat sebagai fadail amal saja. Terdapat dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, hadis ini marfu', anna syi'ara hazil ummah ala sirat la ilaha illa anta. Syiar bagi orang yang beriman bila lalu di atas titian siratal mustaqim ialah kalimah la ilaha illa anta. Tiada Tuhan disembah melainkan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu An-Nadhr Ibn Arabi menyatakan, telah sampai kepada daku, ini hadis marfu', annan nasa iza qamu min quburihim, apabila makhluk Allah ini bangkit daripada kubur, kana syiaruhum, nak tahu syiar orang ni, macam kita ada masjid tersengat indah, syiar azan, semayang berjamaah. Kalau masjid tersengat indah, penuh dengan aircon, sejuk, tapi tak ada azan, tak ada orang semayang, tak ada syiar. Tak ada syiar. Azan, orang nak petikai azan, ni azan dalam Islam. Kerana bila muazzin azan, bukan kira nak panggil orang semayang, kerana tidak ada yang mendengar selama ada jin dan manusia, melainkan semua menjadi saksi. Itu sebab azan. Orang bangsa lain nak petikai, ini orang Islam, dia bukan setakat panggil orang semayang, kerana semua ini akan jadi saksi. Dan muazzin ni mendapatkan pahala panjang tengkuknya di akhirat, makna dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan. Ini Islam, hormati orang Islam. Ini orang Islam punya. Bila dengar azan, dia kata dalam TV pun ada azan, radio ada azan. Itu bila jawab azan dalam radio, dalam TV tak disunatkan, kerana dia bukan terus menerus. Ulama kata begini, suara pantulan tidak akan dijawab. Al-haqi la yuhka dalam kaedah fiqh. Penghikayat tidak perlu kita hikayatkan semula. Dulu, zaman dulu tak ada rakaman. Tak ada rakaman. Jadi ulama fiqh nak bagi contoh macam mana. Jadi kalau kita duduk di kampung, sekarang ni pembangunan, dulu kalau kita kampung, bila kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan belah-belah gunung-gunung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak ni? Dia peribah dulu-dulu. Antama duduk di tehel. Ada tak bunyi suara begitu? Sekarang tak ada lah. Tak pernah dengar dah. Dia pantulan begitu. Dulu masa kita zaman kanak-kanak tak ada pembangunan lagi, begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ulama fiqh menyatakan, yang pantulan suara ini Allahu Akbar, nak jawab berapa banyak pantulan tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak jawab tak jawab? Ulama kata tak perlu jawab. Al-haqi la yuhka. Penghikayat tak perlu diceritakan semula. Oleh sebab itu, rakaman dalam radio, dalam televisyen tidak perlu dijawab. Kalau nak jawab, jawablah, tapi tidak disunatkan jawab, kerana dia bukan secara terus menerus. Tetapi azan ni, oleh sebab itu dalam Islam, azan mesti terus menerus, yang perlu kita dengar dan kita jawab, kerana itu syiar dalam Islam. Itu kena faham. Itu jawapan dia begitu. Syiarnya apabila bangun saja daripada kubur, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu syiar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara kelebihan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumitu wa huwal hayyul ladzi la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca ni, la yuridu biha illa wajhallah, dia baca ni tak ada niat yang lain, bukan nak niat dapat karamat, terbanglah apa semua, supaya bila baca zikir ni ramai pelanggan datang kedai, nah ini jadi persihat badan, ini jadi penawar lah pun. Lah. Zikir ni kerana Allah, bukan kerana lain. Lain tu sampingan yang diberikan oleh Allah. Kalau dia lillah, adkhalahul jannata, Allah masukkan ke dalam syurga. Kita lepas semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu. Tu imam pun malah nak baca dah lepas maghrib. Sebab dia tengok makmum dah bangun, dia buat apa aku baca, dia kata. Aku seorang je baca. Korang nak baca sendiri kan. Sebab orang sekarang tak berdisiplin. Bila salam-salam, imam belum berganjak, dia dah berganjak dah. Ada ke zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW belum berganjak, para sahabat berganjak? Tak ada. Para sahabat tidak berganjak kecuali selepas Nabi SAW berganjak. Itu adab. Sekarang ni tak ada beradab. Ini tak ada beradab. Tunjukkanlah dalil selepas para sahabat Nabi SAW beri salam, duduk, para sahabat pergi berganjak, pergi tiang sana, pergi sembahyang sana, tunjuk. Tak ada dalil. Melainkan para sahabat menunggu. Oleh sebab itu para sahabat Nabi SAW meriwayatkan bahawa zikir Nabi SAW ni dia gini. Sebab para sahabat duduk. Kalau duduk sana, duduk sini, macam mana boleh tahu zikir tu? Itu tanda Nabi SAW mengangkatkan suara ketika berzikir. Kalau tidak, macam mana para sahabat tahu? Aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca selepas semayang. Mana? Duduk berzikir. Gitu. Itu kena faham hadis Nabi SAW. Punahnya negara Arab, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat lari tak mana-mana. Lepas tu kita balik pada Mekah Madinah. Pada kita Mekah dan Madinah buat macam tu, dia pun balik Malaysia, lari tak mana-mana. Perbuatan orang bukan sunnah. Dan seterusnya lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kelebihan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tabarani daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, katanya, Abu Ayyub Al-Ansari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, unta yang dinaiki terus turun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali tu lepas sembahyang maghrib, pahala dia kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismaila, rawahul Bukhari wa Muslimun. Maka siapa baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, satu riwayat walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, seperti memerdekakan empat orang hamba, 4 orang daripada anak Nabi Allah Ismail. Mana keturunan Nabi Allah Ismail ni, siapa bebaskan daripada hamba, ianya Allah besar, merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 100 kali, maka adalah seperti memerdekakan hamba. Barang siapa yang membacanya sebanyak 100 kali, dituliskan bagi 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa. Dan barang siapa membaca 100 kali, maka terpeliharalah ia daripada syaitan pada hari itu. Kalau dia baca pagi sehingga petang, Allah pelihara dia. Tak payah nak mandi air limau lah apa semua dah. Air limau habis lah, kering habis. Ni mandi air limau, pakai garam. Yalah, garam lama-lama sapu hilang. 3 hari datang balik syaitan, dia tengok, dia kata aku tak takut, itu garam tu zaman dulu, sekarang zaman dah tak ada garam lah, dia kata. Syaitan ni pun dia garam ni, sebab bila kena api dia vuv gitu kan. Dia kata syaitan sekarang pun dia pun up to date juga. Kalau kerana garam itu menakutkan, itu salah satu yang penting kita zikir.
Yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu baca sebanyak 100 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya hirzan minasyaitan, iaitu terpelihara pada syaitan, yaumahu zalika, pada hari itu, daripada pagi ilaya sehinggalah hatta yumsia, sehingga petang. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min zalika. Tak ada satu amalan yang terlebih afdal yang dilakukan oleh seseorang melainkan memperbanyakkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, ini yang hikmah-hikmah yang kita dapat galikan mutiaranya menerusi kitab kita Syifaul Qulub. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada pengajian seterusnya kita akan membahaskan kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.